pada semua insan adalah kehidupan ini. Yang baik menjadi tuntutan, yang buruk dijauhkan. Syurga yang dijanjikan bukanlah suatu hayalan tentang nikmat berpanjangan ilahi. Neraka yang tercipta menghimpun azab derita, tangisan kesengsaraan insan. Surga adalah kelezatan terbentang buat hamba beriman yang kasihkan Tuhannya, yang kasihkan Rasulnya, yang kasih agamanya. Neraka tempat kedukaan, angkara kedurjanaan insan yang lupakan Tuhannya, yang lupakan Rasulnya, yang lupa agamanya. Siapakah yang lebih mulia dari mereka yang tidak lupa? Janji Allah adalah kepastian, dan nikmat syurga adalah indah. Syurga adalah kelezatan terbentang buat hamba beriman yang kasihkan Tuhannya, yang kasihkan Rasulnya, yang kasih agamanya. Siapakah yang lebih mulia dari mereka yang tidak lupa? Janji Allah adalah kepastian, dan nikmat syurga adalah indah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وقال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه أقوالنا رب يسر ولا تعسر اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, yang dikasihi Allah, yang disayangi Allah semuanya, apa khabar pagi ini? Alhamdulillah, sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pagi ini kita dapat lagi bersama-sama berkumpul untuk majlis ilmu. Alhamdulillah ala kulli hal, cuaca di tempat saya agak baik setakat ini. Dan bagaimana tempat tuan-tuan dan puan? Ada yang hujan lebat ke sekarang? Ada yang panas terik ke? Panas terik mungkin belum lagi kan? Pagi lagi. Jadi alhamdulillah, saya harapkan semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera, ya. Tadi saya ada terbaca ada yang kata Monday blues. Tak ada mood pergi kerja. Jadi biasalah tuan puan ya. Kita dah cuti berhujung minggu kan. Sabtu Ahad nak bersama keluarga dan sebagainya. So nak start balik ni. Nak mulakan langkah nak pergi kerja. Tak kisahlah apa jenis kerja pun. Kan, apa jenis cabang pekerjaan pun tak kisah. Tapi biasalah, kita ni manusia. Bukan tumpuan aja kadang-kadang rasa macam tu. Saya sendiri pun, kan, dia adalah perasaan tu. Itu fitrah lah. Kan, ada orang walaupun cintakan kerjanya pun, tapi ada kalanya dia perlukan macam ya, masa rehat yang lebih. Betul tak? Manusia. Tapi tak apa, insyaAllah sama-sama kita doakan semoga ada semangat buat kita. Dan saya doakan, kita lah sama-sama doakan sahabat-sahabat kita yang baru nak bergerak pergi kerja tu. Sekarang ni baru pukul 8.40. Jadi mungkin ada yang baru nak pergi kerja yang masuk pukul 9. Dan ada yang dah masuk awal tadi, dah masuk pukul 8. Mungkin ada yang masuk pukul 7. Dan mungkin juga ada yang kerja shift dan sebagainya. Kita doakan agar gerak kerja berlaku dengan baik, tidak stres. Itu yang paling penting tuan-puan. Nak buat kerja ni, dia tak boleh stres. Jangan kata kerja kat pejabat, kat office apa semua. Mak-mak ni pun kira kerja juga. Betul tak? Yang kat rumah ni, walaupun namanya suri rumah, tapi bukanlah kata goyang kaki aja. Betul tak? Bahkan mak-mak punya kerja ni lagilah tak terkira. Kalau dalam rumah tu rasanya semua benda lah mak-mak ni buat kan. Jadi saya harapkan semua berada dalam keadaan elok saja pagi ni, insyaAllah. So banyak yang respon. Ada yang kata panas, lit. Ada yang dah start panas cerah di kawasan Ampang. Baik, alhamdulillah. Besut semalam hujan, so pagi ni sejuk. Alhamdulillah, Kedah clear. Singapore cool. Okay. Kami di sini Ipoh ni okey je lah, macam tu lah tuan-puan. Ada timenya hujan, ada timenya panas terik, macam tu lah. Okey, baik, jadi untuk pagi ni tuan-tuan puan-puan, seperti biasa kita berada dalam slot sharing tajwid tuan-puan bersama saya Ustaz Hadi. Dan alhamdulillah kita dalam fasa road to Ramadan. Okey, kita masih menunggu ketibaan tetamu yang sangat special, iaitu Ramadan Al-Karim. Dan hari ni berapa hari bulan tuan-puan? 5 hari bulan 4. Betul ke? Saya check dulu. Kesalah komputer saya ni. Betul lah. 5 hari bulan 4 tuan-puan. Jadi kalau ikut kan,
kurang dari 10 hari, kita akan menyambut ketibaan, kita kata menyambut tuan-puan, menyambut ketibaan. Maksudnya Ramadan ni adalah tetamu kita yang memang kita menantikan sangat. Sebab Ramadan ni dia akan datang dan pergi. Tetamu yang akan datang dan dia akan pergi dalam tempoh sebulan lebih kurang. Jadi insyaAllah apa-apa pun kita doa moga Allah sampaikan kepada kita Ramadan, walaupun tinggal beberapa hari ni tuan-puan. Dan kita harapkan juga Allah tidak mendatangkan ujian yang berat kepada kita. Sepastinya setiap manusia akan didatangkan ujian. Cuma kita harapkan untuk kali ini kita tidak diduga dengan kesakitan. Okey, walaupun bukan kita tapi ahli keluarga kita, kan? Dan kita mohon sangat agar Allah kurniakan kesihatan yang berpanjangan buat kita dalam tempoh Ramadan ini. Dan bukan untuk Ramadan sahaja sebenarnya, tapi sampai bila-bila. Sebab apa, bila kita nak menjalani sesuatu yang ibadah ni, nak puasa misal kata, hatta nak solat ataupun apa-apalah baca Quran, perlukan kesihatan yang baik. Tapi kalau kita badan lemah, batuk, sesama dan sebagainya, jadi benda-benda ini sebenarnya dah mengganggu kita dari segi kita nak fokus pada sesuatu yang ibadah tu. Jadi kita harapkan Allah berikan nikmat kesihatan kepada kita sepanjang bulan Ramadan ini, agar kita rasa kita dapat momentum untuk kita berada dalam bulan Ramadan ini dengan keadaan yang betul-betul kita boleh fokus dan mampu untuk kita sempurnakan. InsyaAllah tuan-puan, sama-sama kita doakan. Tuliskan di ruang komen amin ya rabbal alamin, insyaAllah. Okay. Baik, jadi untuk pagi ini, okey, sekejap ada soalan. Puan Wan Nurliati, Ustaz, bulan Ramadan kelas ada macam biasa ke? InsyaAllah bulan Ramadan kelas akan on macam biasa. Mesti ada tuan-puan. Itulah kemuncak dia. Tapi kita punya perjalanan kelas ni sama je lah. Cuma bila dia masuk dalam bulan Ramadan ni, dia punya feel tu lain sikit. Walaupun kita faham lah kadang-kadang penat, tapi insyaAllah lah kita punya kelas ni pun pagi. So saya nak kata penat pun tak juga, baru lagi kan, fresh. Dan kita pun bukannya baru pertama kali puasa kan, dah bertahun-tahun dah. Jadi dah orang kata apa, setakat untuk berikan komitmen kelas dan sebagainya bukanlah satu masalah yang besar, betul tak? Cuma point dia, menjawab kepada persoalan tadi, insyaAllah kelas akan berjalan seperti biasa. Konsep yang sama, sharing tajwid tetap sama, tak ada beza pun. Cuma zoom perasaan tu lain sikit sebab ianya berlangsung pada bulan Ramadan. Dan tuan-tuan dan puan, untuk makluman, pada tahun lepas kita start PKP bulan 3 kan. Lepas tu beberapa bulan lepas tu kita dah start puasa. Dan sebenarnya live ni dah ada dah wujud dah pada bulan puasa. Dah wujud tahun lepas lah mulanya. Saya mula live tahun lepas. Dan macam saya pernah sebut sebelum ni, yang menonton saya ni berapa karat je tuan-puan. Saya tak tahulah adakah mereka yang menonton saya di awal puasa tahun lepas masih ada lagi sehingga kini. Ada tak siapa yang bersama saya ni daripada mula-mula sekali saya live? Kalau dulu saya memang hafal lah nama setiap yang tengok tu, sebabnya orang sama. Ya, kadang pusing-pusing pun nama-nama staff Easy Ngaji juga yang tengok, yang komen kan. Jadi waktu saya mula live tu, itulah kita punya penonton pun tak ramai. Jadi insyaAllah kita cuba istiqamah dan kita bawa lah. Jadi cukuplah setahun setakat ini. Kita tak ramai tuan-puan, tapi kita ada. Ingat, kita tak ramai tapi kita ada. Alhamdulillah. Puan Dayang Abbas, alhamdulillah. Ustaz Cik Wan Azhar Sharifuddin, masya-Allah, tabarakallah. Saya belum beranak Ustaz. Baik. Nama je dah. Ustaz buatlah hari-hari. Saya memang buat hari-hari pun. Siapa yang ni? Puan Cik Rosmani. Memang kelas kita hari-hari, kecuali hari Selasa je. Hari Selasa tu, kalau tuan-puan nak tahulah, saya tak on live kat sini bukan sebab saya
tak ada buat apa-apa, tapi sebab saya ada kelas sebenarnya. Hari Selasa saya ada kelas talaqi. Jadi kalau tuan-puan tanya saya pula kenapa tak buat hari Sabtu Ahad, pun saya ada kelas tuan-puan. Okey, jadi saya free setakat ni memang Isnin, Rabu, Khamis, Jumaat. Sabtu pagi saya ada kelas. Tambah bulan puasa ni. Bulan puasa saja hari Sabtu saya ni daripada pagi sampai petang kelas. Straight. Kelas talaqi semuanya. Jadi memang kita pulun habis-habis lah bulan puasa ni. Dan hari Ahad pun kita ada kelas juga. Saya biasanya, bukan saya lah, semua guru-guru kami di sini biasanya bila masuk Ramadan ni jadual makin pack sikit lah. Sebab malam memang kita off kelas. Sebab kita beri laluan pada sahabat-sahabat untuk menjalani ibadah puasa ni dengan lebih support lagi. Yalah, nak pergi tarawih dan sebagainya. Okay. Ustaz mula pada awal April. Yes. Boleh nak? Saya mula follow bulan 9 tahun lepas. Ya, saya percaya ramai yang menonton ini kebanyakannya hujung tahun lepas. Hujung tahun lepas. Tahun lepas 2020 kan? 2020. Hujung tahun tu. Jadi Alhamdulillah. Time tu kami dah start dapat crowd pun. Yelah bila kita dah buat seminar dan sebagainya. Yelah nak bina, orang kata apa, nak bina trust, nak bina kepercayaan ni tuan-puan, dia bukan benda yang senang lah. Sebab kami ni boleh katakan baru lah dalam, orang kata apa, dunia dalam media sosial ni, dunia digital ni, bab-bab benda-benda yang yelah perlukan persediaan yang sangat-sangat baik. Jadi kami ni pun sederhana je, tak ada apa yang special pun kalau nak dibandingkan dengan kelas pengajian Quran yang lain. Jadi macam ni lah. Jadi dan kami selesa dengan keadaan begini. Cuma saya mohon doa daripada sahabat-sahabat semua agar kita punya perjalanan kelas ini akan kekal sampailah kita habis 30 juzuk tuan-puan. Sekarang ni masih lagi surah Al-Baqarah. Okey, ada 114 surah, ada 113 surah lagi. Kan? Surah Al-Baqarah ni pun tak habis lagi. Okey, jauh lagi perjalanan dia, insya-Allah. Cantik background belakang. Terima kasih. Bulan puasa kelak kalau pagi sampai petang kering tekak ke Ustaz? Biasalah. Nak buat macam mana? Dunia penyiaran. Mantap Tuan Suhaimi. Terima kasih. Baru benar lagi Baru sangat. Orang kata junior insya-Allah. Okey, baik sahabat-sahabat semua yang baru masuk, jangan lupa bantu saya untuk share dulu. Sebentar tadi saja saya share kan. Nak masuk Ramadan ni rasa macam teringat balik sejarah macam mana kami memulakan live. Macam-macam lah tuan-puan kalau tengok balik video live tu. Dulu live kat rumah, internet kat rumah mak saya time tu kan PKP kan. Rumah mak saya time tu internet pun tak berapa kuat. So kejap-kejap terputus. Tuan-puan, tengah live ni, time tu live ayat Quran ni semua tak ada. Tak ada. Saya tulis atas kertas je. Kamera ni, contoh ni handset ni, saya live ni. Time kalau ada nota tu, saya tala kalau kamera ni ke nota. Saya tulis. Dia menengok lah saya nulis tu. Kadang-kadang saya dah tulis siap-siap. Bila saya terang tu, saya letak atas kertas tu tunjuk kan. Dia macam tu lah. Sampai ke satu tahap macam tu lah. Kita cuba explore dan Alhamdulillah sampai sekarang kita dapat lah buat sedikit perubahan. Kita ada buat kat skrin ayat Quran supaya memudahkan tuan-puan. Cuma minta maaf lah, mungkin ada yang rasa kecil dan sebagainya. Jadi ini adalah saya cuma macam sebagai pemudah cara je saya letak kan. Sedikit lah mungkin dapat membantu. Tapi kalau tuan-puan yang berada di rumah, memang saya sarankan sangat untuk buka mushaf sendiri. Buka Al-Quran sendiri. InsyaAllah boleh nak? So yang belum share tolong share dulu tuan-puan. Relax dulu. Kita tak start lagi. Awal-awal ni mukadimah dulu kan. Tunggu kawan-kawan lain masuk dulu. Apa nak dikejar kan. Okay. Oh gitu. Start pun ada kelas juga. Yes. Macam tu lah.
Jadi apa-apa pun hikmahnya yang kita dapat, itulah orang kata pengajian Quran ni tumbuh macam cendawan. Kalau dulu mungkin ianya terhad berada di kawasan macam kami di Ipoh. Kami aktif di kawasan Ipoh lah. Maksudnya pelajar-pelajar yang datang pun memang yang di sekitar Ipoh. Tapi bila datangnya musibah PKP ni, jadi rupanya dari sudut yang lain kita nampak Allah nak mendatangkan sesuatu hikmah yang besar buat kita. Kan? Banyak kelas Al-Quran sekarang. Jadi alhamdulillah, benda tu adalah satu benda yang bagus, dan saya harap ianya akan kekal positif di pandangan masyarakat. Janganlah kata, oh mentang-mentang PKP pandai ya nak buat kelas Quran. Jadi kita harapkan hilanglah benda-benda yang negatif tu. Tak dinafikan tuan-puan, ada je kan macam tu. Yang kata, oh mentang-mentang PKP, mentang-mentang online dah pandai dah buat kelas ni penunggang agama lah dan sebagainya. Jadi na'udzubillah min zalik. Moga-moga kita terhindar daripada berfikir sampai ke tahap demikian lah. Bagi saya itu adalah satu benda yang negatif dan tak perlu kita ambil tahu pun. Biarkanlah. Kita doakan yang terbaik. Moga ada masanya nanti insyaAllah mereka akan bersama dengan kita. Itu je. Okay. Allahumma ja'alna min ahli al-Quran. Moga Allah jadikan kita sebagai ahli al-Quran. Nah, dah setahun dah. Izin ngaji, alhamdulillah. So ini pengalaman lah. Pengalaman. Walaupun junior tapi penyampaian macam dah senior. Tak adalah. Sebab Tuan Saimi tak tengok lagi orang lain kot. Kalau Tuan Puan rasa macam saya ni bagi penyampaian gitu kan, nampak okey ke? Tuan Puan rasa, oh Ustaz Adi bagi penyampaian okey, boleh faham. Tapi sebenarnya saya ni junior lah tu, kata junior tu. Kalau Tuan Puan tengok guru-guru Quran lain, sebenarnya mereka jauh lebih hebat sebenarnya. Kalau nak tengok dari sudut penyampaian tu, dia sebab Tuan Puan cakap macam tu sebab tak tengok lagi demo kot. Kan? Tapi tak apalah. Apa-apa pun ilmu tu sampai kan, lantak lah. Apa gayanya pun janji kita terima. Dan yang paling penting sekali bila kita nak belajar ni, kena ada chemistry tuan-puan. Guru dengan pelajar dia kena ada dua hala yang sangat-sangat baik. Kalau ada gap, itu yang dia susah sikit lah. Kalau ada gap tu dia susah sikit. Bukan susah dari segi apa, maksudnya nak dapatkan orang tu nak strong tu susah sikit tuan-puan. Tapi tak apa. Saya percaya sahabat-sahabat semua ni bukan memikirkan benda-benda tu semua. Cuma bila kita dah berada dalam keluarga begini, kita harapkan kita kekalkan silaturahim kita, hubungan antara kita insya-Allah. Walaupun jauh di mata tapi dekat di hati. Amin ya rabbal alamin. Baik. Jadi insya-Allah usah lama benar bercelotehnya. Moh kita. Tadi saya bercerita tu sajalah nak mengimbau balik kenangan kita. So sahabat-sahabat yang baru masuk, tolong bantu saya sharekan dahulu. Okay, bantu saya untuk share dahulu. Yang belum tekan butang share, tekan butang share dahulu. InsyaAllah untuk pagi ni kita akan sambung bacaan surah Al-Baqarah ayat 214. Okay, 214 muka surat 33. Okay. Boleh tuan-puan, muka surat 33 InsyaAllah ini kita akan baca satu ayat sahaja, 214. Rasa syukur sangat. Alhamdulillah. Doakan kami tuan-puan ya. Doakan. Saya sukalah bila tengok kan orang yang komen ni masih lagi orang-orang yang sama, istiqamah. Dan kita sebenarnya mengharapkan lagi ada sahabat-sahabat baru yang akan turut serta bersama kita. Okay. Dah share Ustaz, orang tak tambah nak buat gana. Tak apa. Kan, kita bukan nak harapkan apa pun. Cuma bila sebab kita dah share tu, at least kurang-kurangnya kita dah selesai dah tanggungjawab kita tu. Boleh tuan-puan? Lain ustaz, lain cara. Jadi semua adalah yang terbaik. Alhamdulillah. Betul-betul. Cuma nasihat saya tuan-puan, janganlah kita meletakkan perbandingan dan antara guru.
Bila saya sebut macam ni, tuan-puan kena faham, dalam kita menuntut ilmu ni jangan sekali untuk kita meletakkan perbandingan. Sebab setiap orang lain cara dia, ada pendekatan dia yang tersendiri. Yang paling penting ialah jangan kita membanding-bandingkan. Itu adalah benda yang sangat tidak molek. Kalau orang-orang alim dulu sangat marah lah kalau benda-benda macam ni. Benda ni berkaitan dengan ilmu adab, kan? Adab dalam menuntut ilmu. So pastikan kita kena sentiasa muhasabah, fikir yang baik-baik, positifkan fikiran. Okay. Ustaz, saya masuk semua kelas sabar tadi. Ustaz Uwais yang bersendirian. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey, jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan, sebelum kita mulakan ni, pastikan semua dalam keadaan yang selesa setakat ini, duduk di tempat yang baik lah. Dan jangan lupa sediakan masah masing-masing, nota catatan. Dan yang paling penting, apa dia ni? Yang paling penting ni, tajdid niat kita tuan-puan. Sebelum kita mulakan bacaan kita ni, perbetulkan niat terlebih dahulu, luruskan niat semula. Mudah-mudahan Allah dapat memudahkan kita, Allah memudahkan kita untuk menerima ilmu, mendapat input ni, orang kata apa, masuk macam tu lancar je. InsyaAllah mudah-mudahan tapi kena betulkan niat kita lah. Usaha tangga kejayaan itu benar, tapi kita kena pastikan niat kita betul. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, kita buka dulu pertemuan kita pada pagi ini insyaAllah dengan bacaan Ummul Furqan, Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Okay, baik, Alhamdulillah. So apa kita nak tunggu lagi? Tuan-puan, tanpa buang masa, jom kita terus untuk bacaan kita. Kita baca dulu sama-sama. Tuan-puan boleh ikut, yang berada di rumah tu kuatkan suara masing-masing insya-Allah. Boleh fokus pada Quran. Dan saya mohon untuk sepanjang kita baca ni, jangan komen apa-apa lagi lah. Lepas dari tu baru boleh. Bukan saya tak bagi. Cuma kita fokus pada bacaan dulu. Habis nanti kalau nak tanya ke apa-apa ke, ada apa-apa yang point saya sebut, tuan-puan nak tulis balik di orang komen, tafaddalu, silakan. Jangan malu, jangan segan. Cuma apa-apa pun nak tulis ke apa-apa, pastikan benda yang berkaitan lah, insyaAllah. Okey, jom kita mulakan. Tarik nafas tuan-puan. Kita akan bacakan ayat suci Al-Quran ini. Okey, ayat 214 surah Al-Baqarah, muka surat 33. Tarik nafas. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين
الذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah tuan-tuan dan puan. Selesai dah bacaan kita yang pertama pagi ni. Jadi jom kita teruskan untuk sesi bedah membedah. Pastikan tuan-puan dah bersedia ya. Jom kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Baik. Huruf mim. Mim mati bertemu dengan huruf ha. Baik, kat sini tuan-puan hukumnya izhar syafawi. Izhar ini jelas. Apa yang kita nak jelaskan? Jelaskan pada sebutan mim ini. Jelaskan makhraj dan sifatnya. Gitu. Okey, macam saya sebut sebelum-sebelum ini, mim ini bila kita nak jelaskan dia bukan bererti jelas dengan bunyi yang sharp gitu. Itu memang jelas, tapi kita dah mensisihkan sikit dia punya sifat tu. Dah betul dah. Cuma kita bawa datang dia punya sifat. Sifat dengung dia kan. Am hasibtum gitu. Kemudian huruf sin baris bawah si, matikan ba di sini, dan di sini terdapat sifat lantunan qalqalah. Qalqalah apa? Qalqalah sughra. Okey, qalqalah yang lantunannya kecil sahaja, dan praktikalnya macam mana? Sib. Dapat tak? Dia bukan siba. Siba tu buat-buat sangat kan? Sib. Biarkan ianya datang dalam keadaan yang melantun. Sebab tu namanya qalqal. Okey, qalqalah. Okey, maksudnya lantun. Am hasibtum an mim mati sekali lagi bertemu dengan huruf hamzah. Maka di sini pun sama macam di sini, izharu syafawi. Jelaskan. Am hasibtum an. Okey, jelas tum. Kemudian kat sini hamzah beri atas a. Jelaskan bunyi pada hamzah tu betul-betul. Hamzah beri atas a. Kemudian nun mati bertemu ta. Nun mati bertemu ta ni ikhfa hakiki tuan-tuan dan puan. Ikhfa hakiki. Ikhfa ni apa? Sembunyi. Sembunyikan sebutan nun tu. Sembunyikan sebutan nun. Ikhfa hakiki maksudnya sebenar-benarnya. Kita nak sembunyikan bunyi nun tu. Nak sembunyikan dengan tahapnya macam mana? Sembunyikan sebenar-benarnya. Itu kata hakiki. Ikhfa hakiki. Sembunyikan sebenar-benarnya sebutan nun tersebut. Jadi macam mana kita nak faham dari sudut lainnya? Jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Dan kita tengok dia bertemu dengan huruf ta, tuan-tuan. Huruf ta ni huruf yang nipis, maka dengung yang berlaku juga ni nipis. Am hasibtum an tadkhulul anta. Boleh tuan-puan. Dia agak mudah untuk dilakukan. Sebab apa? Sebab makhraj nun dengan ta tu dia dekat. Makhraj nun, huruf nun dengan ta tu dia dekat. Sebab tu bila tuan-puan dengar hukum ikhfa ketika bertemu dengan huruf ta ni, dia bunyi begitu je. Anta wala antum. Surah Al-Kafirun kita baca selalu tu. Am hasibtum an tadkhulul. Jadi benda ni nak
kita boleh faham, cuma dari sudut praktikal tu mungkin agak sukar sikit kan. Tapi pelan-pelan lah insya-Allah. Okey, pelan-pelan. Kemudian satu lagi, saya nak tunjukkan contoh kesalahan. Dia bukan kesalahan sampai dosa ke tukar makna ke, tidak. Maksud saya kesalahan kat sini kesalahan dari sudut teknik. Macam mana bunyi dia? Am hasibtum tu. Ada dah unsur ikhfa tu, sembunyi tu dah ada dah. Cuma kaedah tu kurang bertepatan sebab dia berkait rapatlah dengan pemahaman kita pada ta tu bagaimana, ta tu huruf nipis ke tebal. Kan? Semua ketentuan itu berdasarkan kefahaman kita. Kita faham, insya-Allah kita mampu buat dengan baik lah. Walaupun kadang-kadang adalah permulaan tu ada sedikit orang kata apa, kemusykilan pada bunyi itu sendiri. Tapi lama kelamaan bila kita dah selalu buat dan seiring dengan kefahaman kita, insya-Allah kita akan dapat hasilnya nanti. Boleh? Am hasibtum an tadkhulul, huruf dal mati kat sini qalqalah juga sama macam ba tadi. An tadkhulu tad an tadkhulul begitu. Huruf kha baris depan khu tebal selamanya. Lul, huruf lam ni terus masuk pada lam yang mati ni. Ini alif lam qamariyah tuan-puan. Okey, huruf waw ni tidak perlu dibaca. Okey, huruf waw mat ni tidak perlu disebut. Huruf waw mat ni digugurkan pada bacaan ketika sambung. Saya ulang, huruf waw mat ni, yang lu ni asalnya memang lu 2 harakat, tapi digugurkan bacaan padanya. Sebab apa? Sebab huruf mat ni kita kena tahu dia adalah huruf yang mati. Okey, dia adalah huruf yang mati dan selepasnya juga terdapat huruf yang mati, iaitu pada lam ni. Jadi mana mungkin adanya sebutan apabila sukun bertemu dengan sukun. Waw mati bertemu dengan lam mati. Boleh tak kita nak bunyikan? Tak boleh. Jadi bila tak boleh, maka digugurkan sukun yang pertama, iaitu pada waw ni. Cuma tuan-puan kena setkan dalam fikiran, huruf mat adalah huruf yang mati. Alif waw ya, huruf mat tu adalah huruf yang mati. Kena ingat tu sampai bila-bila. Okey? Takut nanti tuan-puan tanya pula kan, mana sukun pada huruf mat ni ustaz? Jadi sebenarnya memang tak ada. Dari sudut resamnya, dari segi sistem resam, sistem penulisan, memang tidak ada diletakkan simbol sukun pada huruf mad. Ingat tu, alif waw ya tu tidak akan ada simbol sukun, simbol mati. Baik. Kemudian khulul jannah, nun bersabdu. Okey, kat sini dengung berapa harakat? Kadarnya mesti 2 harakat. Jadi 2 harakat tu kadar dia. Cuma yang kita nak kena fokus, yang kita nak titik beratkan ialah bukan pada kadar 2 harakat tu sebenarnya, tapi pada kekuatan dengung tu. Khulul jan, biarkan bunyinya betul-betul sempurna tahapannya sampailah ke hidung ni. Jangan buat malu-malu lah. Jannah kan, dia tak jadi tuan-puan, sebab tu sifat asli dia. Dan huruf nun ni sememangnya daripada pangkal hidung, jadi kita takkan boleh ubah dia lah. Okey. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Jannah, huruf ta yang mati. Huruf ta bentuk macam ni tuan-puan. Okey. Huruf ta kalau istilah Arabnya kita sebut apa? Ta marbutah, ta yang diikat ataupun ta tertutup, istilahnya biasa kita sebut kan. Jannah, bila kita matikan dia akan berubah kepada bunyi ha. Jangan jannat. Jannat. Siap ada sifat hams lagi tu. Jannat. Okey, jannah, huruf ha. Baik, dan ha tu mestilah ha simpul, bukan ha apa? Ha pedas. Baik. Boleh kita baca sama-sama. Kita mulakan isti'azah. Kita ambil am hasibtum. Okey, sedia semua? Saya baca dulu sekali A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Am hasibtum an tadkhulul jannah. Okay, kita mulakan isti'azah. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Okey, selesai. Kita sambung lagi. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Huruf wa beri atas wa. Kat sini dengung. Wajibul gunnah. Sama macam nun bersabdu kat sini. Jadi kesimpulan dia tuan-puan, wajibul gunnah biasa kita dengar kan. Ianya akan berlaku ketika mana huruf nun ataupun mim bersabdu yang nun ataupun mim yang bersabdu. Ingat tu. Okey. Huruf nun bersabdu ataupun mim bersabdu, semestinya kita kena gunnah ataupun dengung dengan tahapan yang sempurna dengan kadar 2 harakat. Walamma ya. Okey, ma ni tadi kita dah dengung pada tu, lam, kemudian panjangkan pula 2 harakat. Walamma ya'tikum ya. Okey, ni huruf hamzah yang mati tuan-puan. Jadi huruf hamzah ni dia ada sifat suara yang tertahan semestinya. Bukti dia apa? Bila kita matikan, macam mana bunyi dia? Ya, 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 ya. Nampak suara ni dia tertahan, dah tak boleh pergi mana dah. Kan? Kalau terlepas macam mana? Memang tak boleh. Ya, tak boleh. Suara kita tak boleh ditolak keluar dah. Dah mati, dah tersekat di bahagian kita punya pangkal kerongkong ni. Ya, peti suara tu tertutup. Okey, ya dah tak terbuka dan sepastinya takkan boleh mengalir suara lah. Faham kan? Alright. Jadi kalau istilah sifatnya disebut sebagai sifat syiddah, suara yang tertahan. Baik. Cuma hati-hati jangan kita terlonjakkan bunyi dia ataupun kita memberanakkan bunyi dia. Tawallud. Okey, ya'tikum kan pelan je. Walamma ya'tikum kan dia rasa selesa mungkin. Kalau tak buat tu rasa macam kenapa rasa macam ada jarak ustaz? Walamma ya'tikum walamma walamma itu okey lah. Yang saya kata tambah tadi, walamma ya'tikum tuan-puan bukanlah tuan-puan orang lain. Tuan-puan okey tuan-puan okey, orang lain. Jadi kita kena betulkan insya-Allah. Ya, matikan macam tu sahaja. Kemudian tikum, walamma ya'tikum mathalul ladzi. Tiba-tiba termasuk lagu Hijaz pula. Tadi lagu lain. Tak apalah, tuan-puan layankan aja ya. Okey, walamma ya'tikum tikum, huruf ta baris bawah ti, kemudian kum, huruf kaf baris depan ku. Okey, tiku, kemudian kat sini mim mati bertemu mim. Mim mati bertemu mim. Walamma ya'tikum tikum. Baik. Walaupun kat sini nama dia idgham bislain, betul tak? Dan mungkin saya rasa mungkin ada yang tertanya-tanya, adakah hukum ini tahapan dia sama seperti wajibul gunnah punya dengung tu? Tahapan dia, yes, sama sahaja, sempurna. Okey, sempurna. Selagi mana kalau kita nampak mim nun bersabdu tu, itu dia lah tu. Dia satu kategori lah tu bunyinya tu.
Walaupun ianya didatangkan dengan istilah yang berbeza, tapi hakikat dia bunyi yang sama. Ingat tu tuan-puan, sampai bila-bila. Okey, boleh? Macam baby. Suara tu tuan. Alhamdulillah. Orang lain siapa tu Ustaz? Orang lain lah. Tak tahu siapa kan, orang lain. Terlalu umum. Saya pun tak tahu siapa. Jadi dia sebenarnya ditujukan pada kita semua lah. Hati-hati insyaAllah. Okay. Walamma ya'tikum mathalul ladhina khalau. Matha. Dah dengung kat sini idgham mislain. Idgham memasukkan bunyi mim mati ke dalam mim. Itu kata idgham tadi, masuk. Mislain ni ialah dua pertemuan huruf yang sama pada sifat, sama pada makhraj. Senang cerita huruf yang sama, mim kan, mim dengan mim. Itu dia. Baik, dan syaratnya mesti huruf yang pertama mati dan yang kedua hidup. Dan didatangkan sabdu di sini bagi menunjukkan adanya unsur idgham memasukkan. Dan seterusnya dengung yang berlaku dalam kadar dua harakat dan ianya sempurna. Walamma. Okey, sama je bunyi dia. Sama dengan ya'tikum. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Mathalul ladzi. Masa. Huruf mim pada atas ma. Tha. Keluarkan sikit ujung lidah kita. Sikit saja. Tha. Mathalul ladzina khalau. Lul ladzi. Huruf zal pun sama. Lu ni masuk terus lam kan. Lulla. Kemudian zi. Keluarkan hujung lidah. Kemudian dibaca dua harakat. Ni ada yamat ni. Mathalul. Mathalul ladzina khalau. Nakhalau min qablikum. Kha tebal selamanya. Jangan kha, nakha, nakha. Kha. Kha. Hujung kerongkong tuan-puan ya. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau. Nakhalau min qablikum. Khalau. Kat sini waw mati ataupun kita sebut waw lin sebelumnya pada atas. So kat sini disebut bacaan lin lah, bacaan yang berunsur lunak dan lembut. Mathalul ladzina khalau min. Nun mati bertemu qaf. Ikhfa haqiqi. Dan kat sini huruf qaf ni tebal kan? Jadi dengungnya pun tebal. Jangan lembut benar. Min lain kan? Min qa susah. Okey, dia kena angkat. Angkat kita punya bahagian dia sebenarnya lebih kepada bunyi dengung, suara dengung tu. Min qa. Dan kita bersedia huruf qaf. Huruf qaf ni macam mana kita kata persediaan tu ialah kena tahu di mana makhrajnya. Huruf qaf ni makhrajnya kat mana? Pangkal lidah tuan-puan. Pangkal lidah ni akan naik ke lelangit. Itu untuk makhraj huruf qaf. Okey, pangkal lidah akan naik di bahagian belakang tu. Okey, langit-langit lembut. Okey, bahagian lelangit lembut. Mathalul ladzina khalau min qablikum. Dapat tak? Min qa. Cuba masing-masing ikut saya sebut. Itu je, min qa. Itu sahaja. 1, 2, mula. Min qa. Sekali lagi. Okey, ikut saya pelan-pelan tuan-puan 1, 2, mula. Min qa. Mulut jangan muncung. Kalau muncung dia jadi macam mana?
Miung udah ada miung ko. Automatik kalau kita muncung, bila kita sebut ko pun nanti muncung lah. Miung ko. Nampak ni. Ko. Nampak ni muncung. Okey. Lawak pula apa-apanya. Boleh ni, jelas Mathalul ladzina khalau min qablikum. Dah ikut dah. Tak apa, buat aja. Saya memang tak dengar. Tapi saya harapkan tuan-puan dapat lah. Feel dia tu macam mana. Rasalah bunyinya tu seakan-akan. Bukanlah suruh sebiji macam saya buat. Tidak pun. Cuma kita perlu memahami kaedah itu sahaja. Faham pada kaedah. Kalau kata nun mati tu betul dengan huruf tebal, maka tebal lah dengung yang berlaku pada bacaan kita tu. Baik, huruf lam baris bawah li, kemudian kum. Ni matikan macam biasa. Secara izhar, jelaskan mim. Jangan kum. Qablikum. Min qablikum. Sikit je. Tapi usahlah dibawa-bawa benar bunyinya. Min qablikum. Begitu. Okey? Boleh? Okey, clear. Alhamdulillah. Mantap semuanya ya. So saya baca sekali lagi kat sini. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Okay, boleh kita baca sama-sama. Walamma. Sedia, tarik nafas. 1, 2, mula. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Boleh? Selesai. Okey, habis kat sini kita sambung lagi. Okey, kat sini tuan-puan, kalau kita tengok lah, mim ni dia bersabdu. Okey, jadi mim ni akan senang cerita lah, mim bersabdu ni akan berfungsi kalau kita sambung dengan perkataan sebelumnya. Faham tak? Min qablikum massathumul Faham tak? Kalau sambung. Tapi ceritanya tadi kita berhenti kan. Bila kita berhenti qablikum, maka mim ni yang simbol sabdu ni dah tak terpakai. Jadi bila kita nak ibtida, bila kita nak memulakan bacaan, okey, bila kita nak mulakan, nak start tu, nak mula tu, hanya kita guna baris atas ni sahaja. Sabdu ni tak pakai. Jangan duk tarik dengung pula awal-awal tu. Massathumul ba'sa. Kan? Nampak, seronok ni, ada dengung ni. Massat. Jangan gitu. Starting dia massat. Baris atas sahaja. Okey, jelas sahabat-sahabat semua? Saya yakin tuan-puan faham je kan. Tadi saya saja buat contoh macam tu. Mana tahu kok ada yang masih keliru kan, sahabat-sahabat kita yang mungkin ialah beginner, baru join bersama kita pagi ni. So saya share, biar semua dapat. Bukan kata yang dah pernah belajar je, yang mungkin baru nak start, baru nak mula dekat Al-Quran ni pun tak apa, kita raikan semua tuan-puan. Jadi bacaannya massat. Okey, massat humul. Untuk sin bersabdu ni, massa, tak perlu keluar hujung lidah. Itu huruf sa kan, yang titik 3 tu. Jadi ini huruf sin, tak perlu. Massa. Kemudian ta yang mati ini, ta mati kan. Biasanya orang kata angin ustaz, kena ada angin. Angin macam mana? Angin kus-kus ke? Angin malam? Okey, massat. Sikit je. Itu adalah sifat hams, disebut sebagai sifat hams, iaitu udara yang terlepas ataupun nafas yang terlepas. Massat.
Massathumul ba'sa'u wad-dharra. Dapat tak? Massat. Sikit saja cukup dengar pada telinga kita. Usah kuat-kuat benar. Kan? Ada angin. Massat. Kalau nampak rakaman tu, kalau buat slow-mo tu, nampak Elio terpecik. Kan? Tak adalah, gurau je. Okey, massat-humul ba'sa. Humul massat. Selesai tadi, cukup dengar pada telinga kita. Itulah dia sifat hams, nafas yang terlepas. Okey, selesai. Itu bab sifat. Kemudian humul, huruf ha pada depan humul kat sini, alif lam qamariyah. Okey. Massat humul ba'sa. Hamzah mati, suara tertahan. Ingat tu, sampai bila-bila. Okey, hamzah mati ni suara tertahan sampai bila-bila. Sampai bila-bila. Massat humul ba'sa. Gitu. Jangan ba'sa, dah habis lah tu. Terus masuk pada sin pula. Ba'sa. Ni kena panjang ni. Sebab apa? Nampak ni, ada simbol mad yang bertemu dengan hamzah, dan pertemuan ini berlaku dalam satu kalimah. Al-ba'sa'u. Satu kalimah ni, satu perkataan. Jadi kat sini kalau kita tanya hukum ke? Tanya hukum, namanya apa? Apa dia? Mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. InsyaAllah. Boleh tuan-tuan dan puan? Mad wajib muttasil. Massat humul ba'sa wad-dharra. Huruf hamzah, jelaskan dia. Wadda. Jangan wadda. Tahan. Suara dha ni dia bukannya dia kena bocor tu mah. Wadda. Kan? Wadda. Okey, sebab huruf dha ni dia bukan nafas yang terlepas. Wadda. Takkan jadilah sebenarnya, ya. Cuma dia lebih kepada kekemasan dalam kita menyebut huruf. Itu sahaja. Okey. Kena kemaskan bunyi dia. Baksa, betul. Jangan bantai bakso pula. Itu makanan. Kena pula baca time bulan puasa ni. Udah nanya, haru kita. Baksa tuan-tuan, Sekarang duk ada je idea tuan-puan, baksonya. Tadi baca komen tu sebenarnya. Ada orang tulis bakso. Massat humul ba'sa wadda. Cuba tuan-puan sebut. Wadda. Jadi kesilapan yang kita kena hindar ialah wadda, lidah tergulung ke dalam, wadda. Lepas tu bunyi yang lembah, lembik, wadda. Itu benda-benda yang kita kena hindar. Okey, jelas tiga perbezaan ni saya tunjuk sekali lagi. Yang sepatutnya, kemudian lidah tergulung lebih sikit ke dalam, kemudian sifat yang lemah. Yang pertama, yang tepatnya lah wadda. Itu menepatilah semua tu, tebalnya semua ada kan. Wadda. Baik, kalau lidah lebih pula gulung ke dalam, wadda. Okey, dia lebih kepada kaedah lah, teknik tu kurang tepat. Kemudian lemah pada sifat. Wadda, kan? Wadda. Kalau begitu bunyi tuan-puan, deda kita baca tu. Deda. Tahu deda. Jadi jelaslah kalau kita mengurangkan sifat pada dha tu, bila kita baca dia akan jadi macam mana?
Massathumul ba'sa'u wad-darra'u wa zulzilu. Kan? Tuan-puan dengar pun, apa yang pelik benar pada dot tu? Lain macam bunyi Ustaz. Massathumul ba'sa'u wad-dar. Itu sifat lemah. Ataupun kalau gulung, massathumul ba'sa'u wad-dar. Jadi kita hindar daripada semua benda tu. Massathumul ba'sa'u wad-darra'u wa zulzilu. Okey, boleh dapat Lidah nak parking kat mana Ustaz? Kat kotak parking. Tak adalah. Huruf dad ni parking kat ni tepi lidah, garham. Wadda. Kena tahu makhraj lidah lah. Dia tepi lidah. Okay, ni lidah. Bayangkan ni lidah. Tepi lidah. Bahagian tepi lidah, sepanjang tepi lidah ni akan berada di bahagian garham kita ni. Wadda. Ada join tak seminar makhraj huruf baru ni? Puan Nurliati. Kalau ada join, nanti boleh kalau ada join lah. Kalau tak join tak apa, akan datang insyaAllah next time kalau ada rezeki. Kalau ada join, cuba tengok balik poster tu, kan? Cuba tengok balik poster yang Easy Ngaji berikan. Jadi kita boleh refer situ, tengok. Sekurang-kurangnya kita ingat balik lah, kan, apa yang kita dah faham, apa yang kita dah belajar sebelum ni. Wadda, huruf dad, tepi lidah akan berada di bahagian tepi. Okey, sisi lah, bahagian gerham kita. Belah atas, bukan belah bawah, belah atas. Okey. Oh, tak join. Okey, tak apa. Jadi faham kot lah saya cerita tadi. Dia selebih, dia mungkin boleh faham, cuma selebihnya ialah pada praktikal lah dan talaqi. Kena dengar kan macam mana bunyi dia, jadi ke tak jadi. So itulah dia, huruf dad sifat yang tebal selamanya. Massathumul ba'sa'u wad-darra. Wadda. Kat sini dad tadi dah selesai lah cerita dia, huruf tebal kan. Dan kat sini hukumnya alif lam syamsiyah. Baik, bukan dad saja yang tebal sebenarnya tuan-tuan puan. Ra ini juga main peranan pengaruh yang besar juga. Kan, dia bila dad tebal, ra tu pun dia sebenarnya mudah untuk kita tebal kan. Pengaruh tebal tu dah wujud awal dah pada dad tu sendiri. Jadi mana mungkin ra tu tiba-tiba jadi lemah. Walaupun kita ni adalah seorang yang biasa baca dengan bunyi ra, contoh nah, ra Rasulullah, inna rasul, ra kan. Tapi kat sini dia mungkin sukar untuk jadi ra tu. Waddarra, betul? Takkan jadi macam tu tuan-tuan. Massathumul ba'sa'u waddarra. Mana maunya? Ya. Dia kalau dot tu dah jadi tebal tu, pada ra tu confirm elok molek lah bunyi dia. Saya yakin benda tu. Takkan ra tu, tapi wallahu alam lah, kalau kata dah memang dah sebati Robitu juga bunyinya, tak mustahil lah sebenarnya kan. Tapi kalau ikutkan dari segi pengaruh tebal tu, dia dah wujud dah. Massathumul ba'sa'u wad-darra, kan? Dia takkan jadi wad-darra. Gitulah. Faham tak? Baik, darra duduk tebal. Wad-darra, panjang 4 atau 5 harakat. Sebab apa? Ni, simbol mad bertemu hamzah, 4 ataupun 5 harakat tuan-puan. Okey, samalah kat sini. Hukumnya mad wajib muttasil. Okey, kalau kita nak 4, maka kita buat 4 lah semua. Kalau 5, kita buat 5. Massathumul ba'sa'u wad-darra'u
wazulzilu. Wazulzilu. Jelas kan? Wa beratas wazulzilu. Huruf zai. Ni pun huruf zai. Ada dua huruf zai tuan-puan. Dua-dua huruf ni lidah tak perlu dikeluarkan. Jangan tertukarlah dengan huruf zal. Okey, jangan tertukar dengan huruf zal. Okey, zal. Wazulzilu. Biasa je, lidah duduk dalam. Wazulzilu. Kita berhenti sini lah, pendek sikit Kita berhenti sini. Lu 2 harakat lah. Lu 2 harakat ni huruf ziyadah. Ianya ada pada tulisan sahaja, pada bacaan tidak ada. Okey, ada pada tulisan sahaja, tidak ada pada bacaan. Tu sebut ziyadah. Ziyadah ni maksudnya tambahan. Huruf ziyadah, huruf tambahan. Yang mana kita kena faham huruf tambahan ni apa peranan dia? Tak ada apa-apa pun. Hanya ada peranan pada penulisan lah. Dalam kalau dalam konteks ilmu bahasa Arab, ianya ada lah benda yang dibincangkan dalam tu. Cuma dalam bacaan tidak ada apa-apa. Abaikan sahaja. Okey. Seterusnya, tak apalah, kita berhenti sini, kita baca sini dulu. Sagi bila kita nak ambil bilik bacaan, ambil semula wazulzilu hatta. Okey. Baik, saya baca dulu. Saya baca pelan-pelan. Massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wazulzilu. Okey, sama-sama kita baca. 1, 2, mula. Massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wazulzilu. Boleh? Okey, waalaikumsalam yang beri salam. Wazulzilu hatta يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله وزلزلوا حتى huruf ta yang bersabdu hatta, tak perlu hatta. Jangan usah dibuat bunyi-bunyi apa London Chocorol tu, bunyi barat tu, bunyi orang putih lah istilahnya tuan-puan. Hatta tak perlu. Ta ni sifat hamsnya akan dengar lebih jelas ketika dia waqaf. Ketika sukun. Macam atas ni tadi. Masad. Kalau kat sini hat, dia takkan terlepas. Dia takkan, hams tu dia ada sebenarnya. Dia sifat asli kan. Cuma ianya tidak jelas kedengaran seperti ketika ianya sukun, ketika mati. So ni dia bersabdu macam biasa je. Hatta yaqul ar-rasul. Okey. Huruf ta yang bersabdu. Yaqulu. Ta ni 2 harakat Ta ni 2 harakat ni alif mad kecil sebelumnya baris atas, kemudian yaqula. Huruf ya baris atas, qaf tebal selamanya. Hati-hati jangan tertukar dengan huruf kaf. Yaqula tak mau. Yaqula ar-rasulu wallazi hatta yaqu hatta yaqula ar-rasul. Dapat huruf qaf Baik, larra. Alif lam syamsiah kat sini. Kemudian kemudian ra bersabdu ni larra. Ra tebal ke nipis? Semestinya tebal sebab dia baris atas tuan-tuan dan puan. Huruf ra yang berbaris atas mesti kena tebal. Okey. Hatta yaqula ar-rasul wallazina amanu. Rasul, lepas tebal pada ra tu, su ni 2 harakat kita baca. Rasul, kataan rasul. Yaqula ar-rasulu.
Su 2 harakat mat asli. Lu 1 harakat. Walla, waw baris atas masuk pada lam sabdu ni. Wallazina amanu. Wallazina amanu ma'ahu. Wallazi, zi 2 harakat. Wallazina amanu ma'ahu. Wallazi, huruf zal keluar ke hujung lidah. Kemudian 2 harakat. Nun pada atas na. A kat sini kita baca 2 harakat. Okey, kalau tengok rupa memang macam mat asli kan. Dari segi bacaan memang sama macam mat asli. Cuma bila kita berbincang tentang hukum, namanya mat badal. Wallazina amanu ma'ahu. Wallazina amanu ma'ahu. Wallazina amanu ma'ahu. Wallazina amanu. Kita tengok nu ni pun sama 2 harakat. Amanu, nu 2 harakat. Ni waw mad sebelumnya baris depan. Ma'ahu, ma'ahu, ni waw mat kecil. Okey, waw mat kecil ni. Okey, ni lupa nak sebut alif ziyadah lah, huruf tambahan. Samalah peranan macam tadi, tak ada apa benda pun, kita tak perlu baca, dia hanya ada pada tulisan sahaja. Wallazina amanu ma'ahu mata nasrullah. Ma'ahu mata. Hu ni maksilah qasirah. Itu nama dia lah tuan-puan, nama hukum. Bukanlah saya kata yang tak penting. Cuma dalam skop perbincangan kita yang saya tak nak terlalu orang kata apa, nampak macam berat sangat, memberatkan tuan-puan. Yang dah mahir, yang dah tahu tak ada masalah. Ini saya bercakap kepada mereka yang mungkin dalam fasa nak belajar, baru nak dekat, dan itulah, faham kan maksud saya? Jadi kat sini point dia kena baca 2 harakat sebab melibatkan waw mat kecil ni kemudian baris depan. Wallazina amanu ma'ahu mata nasrullah. Mata bukan mata. Kan bantai mata pula mata. Ma'ahu mata nas. Ta ni 2 harakat mat asli. Kemudian nas, huruf sad yang mati ni tuan-puan, tebal selamanya. Okey, tebal selamanya. Ada soalan ke? Maaf ustaz, nak sebut had tu kena sebut lama sikit, tak perlu sebab ada sabdu. Kat mana ni? Yang ni ke? Hatta ni. Hatta kena sebut lama sikit ke? Maksud lama ni macam dia lama ataupun dia tak. Okey lah, saya faham. Nak lama macam ni hatta gitu. Wazulzilu hatta. Dia tak perlu pun macam tu, cukup sekadar temponya. Wazulzilu hatta yaqular rasul. Wazulzilu hatta, sebab huruf bersabdu dia memang begitu. Kalau kita kata tak ada langsung bunyi macam sedikit lonjakan, hatta. Kalau tak ada hatta, dia takkan ada istilah sabdu dah, betul tak? Tak adalah istilah sabdu, dia akan jadi baris atas je lah, hatta. Tapi bila kita menahan satu suara, hatta, menunjukkan huruf tu bersabdu. Cuma nak buat tu adakah perlu masa yang lama? Contoh wazulzilu hatta, ya tak perlu. Dia tidak sampai begitulah. Cuma bergantung pada tempo.
Kalau baca laju kan, contohlah. وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِي وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ. Itulah bunyi dia. Kalau kita baca tempo yang betul-betul perlahan. وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ. Dengarlah macam lambat. وَزُلْزِلُوا حَتَّى. Nampak? Dia jadi lambat tu sebab tempo kita sebenarnya. Dia bukanlah sebabkan dia bersabdu ke baca macam tu. Itu antara salah satu faktor dia lah. Antara salah satu faktor dia. Cuma apa-apa pun dia berbalik pada tempo. Puan Ahmad, kalau tanda bulat pada huruf lain selain huruf alif, ya dan waw, macam mana Ustaz? Bulat pada huruf lain, simbol bulat tu hanya ada pada alif, waw dan ya saja. Okey, dia tak ada pada huruf lain. Boleh? Slow motion ya. Baca perlahan kan? Kalau kita nak baca tahqiq, nak perjelaskan satu-satu huruf, itulah rupa bunyinya. Tapi tak tahulah kau ada orang baca macam tu kan. Biasanya dalam taranum, dalam tilawah musabaqah macam tu lah kan. Penat kau itu. Itulah pasal. Tengok hadaf, tengok tujuan. Kita ni baca macam mana. Kalau orang yang memang nak belajar pelan-pelan tu, boleh lah buat. Tapi risau tu cungak-cungak lah. Dan lah sampai wazulzilu hatta masuk je ku ni udah biru muka. Tak mau lagi tu. Kalau rasa tak selesa lambat sangat, lajukan sikit sampailah bertepatan dengan kita punya, orang kata apa, sesuai dengan keadaan kita lah. Itu je. Boleh. Awak seorang baca pelan benar udah. Nak puasa ni tuan-tuan, jangan buat hair. Kan biru muka kat situ. Duk menahan nafas je. Nak curi nafas takut. Kita pun lenjan, layan aja. Okey, jelas yang bertanya Puan Ahmad tadi. Pelan-pelan tu guna nafas banyak. Yalah, nafas kena panjang lah. Okey, boleh. Mana tadi? Dah hujung dia. Mata nasrullah. Rullah. Okey, kalimah Allah ni kena baca tebal ke nipis? Usah dah ditanya ya. Dah tahu dah jawapannya. Mata nasrullah. Mata nas. Huruf sa ni kena tebal. Tebal selamanya. Nas, jangan nas. Jadi sin pula nanti. Nasru. Angkat pangkal lidah kita ni. Untuk mewujudkan sifat tebal dia. Belum sempat habis ayat dah tertidur. Dahsyat sangat. Okey. وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ مَتَى نَصْرُ. Okey, tebal. Kemudian ru tu pun tebal. Ru kan, ra baris depan. Pada lam tu pun sama tebal. Lam pada kalimah Allah. Rullah. Rullah. Okey. Kemudian ha ada ha kat ujung tu. Kalimah Allah mesti ada ha kat ujung. Nasrullah. Hujung tu jangan matikan bunyi ha pedas. Allah. Tak mau gitu. Mata nasrullah. Ma'arid lisukun 2, 4 ataupun 6. Tebal. Mesti kena tebal. Kalimah Allah tu tebal. Puan Sapiah nak jawab juga ya. Soalannya kacang benar. Ustaz bagi soalan kacang tu.
Nasrullah. Okey. Baik, dan kalimah Allah ni tebal. Lam pada kalimah Allah ni tebal sebab sebelumnya baris depan itu aja. Okey, bukan sebab ra tu tebal, tapi sebab sebelumnya tu terdapat huruf yang berbaris hadapan. Ingat tu. Pada ra ni lah ni, baris depan ni. Tak kisahlah ada huruf apa pun. Okey. Kemudian yang terakhir, okey, sebelum tu, sorry. Sebelum kita habiskan bacaan ni, kita baca dulu sama-sama. Sempat kot daripada wazul zilu sampai nasrullah. Boleh satu nafas? Kita baca dulu. Wazul zilu يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. Okay, kita baca sama-sama. Satu wazul zilu Satu, dua, mula. Wazul zilu يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Habis. Ala panjang 4 atau 5 harakat. Ni simbol mat bertemu dengan hamzah. Jadi panjangnya 4 ataupun 5 harakat. Panjangnya 4 ataupun 5 harakat. Nama hukum apa? Mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil. Ala in nun bersabdu. Ala in kena de nengung 2 harakat. Ala inna nasrallah. Na ada 2 nun kan. Pertama pada na yang nun bersabdu ni lah. Kemudian satu lagi nasra. Ala inna huruf sa tebal. Ala inna nasra ra tebal. Ra rallahi qa. Ra ni kena tebal tuan-puan. Kemudian kalimah Allah ini pun sama tebal. Dan dia tebal bukan sebab ra, dia tebal sebab baris atas ni. Okey? Kalimah Allah, lam pada kalimah Allah ni dia memang tebal. Tapi kalau kita tanya sebab dia, punca dia bukan sebab ra ni tebal. Memanglah ra baris atas tebal, betul tak? Itu adalah keadaan pada ra. Ianya bukan asbab musabab kenapa kalimah Allah ni bagi jadi tebal. Tidak. Kalimah Allah ini tebal disebabkan baris atas yang ada pada ra. Okey, boleh Jadi kesimpulan dia tak kisahlah pada ra ni andai kata ada huruf yang bukan tebal ke, huruf fa, sa ke, dia masih tebal pada sebutan lam kalimah Allah ni. Faham ke? Ke pening? Faham kot nah, insya-Allah. Ala inna nasrallahi qarib. Hiqa. Huruf qaf baris atas, qa tebal selamanya. Huruf ra baris bawah, ri nipis, ri ra ri nipis. Ala. Okey.
panjang 4 atau 5. In dengung, nas tebal pada sad, ra tebal, kalimah Allah tebal, qa tebal, ri nipis, kemudian hujung ni ma'ari disukun, matikan ba dan disertakan sifat lantun. Sifat lantunan qalqalah kubra. Ala inna nasrallahi qarib. Nah, gitu. Qarib, 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 qarib. Okay. Dan pada kalimah tu, pada huruf ba, bila kita lantunkan janganlah bunyi hamzah tu. Ya. Qarib. Jangan tahankan lantunan tu. Okey. Jangan lantunkan dengan menahan bunyi lantunan tu. Faham tak? Lantun tu dah betul dah, dan jangan pula tahan yang bunyi lantunan tu. Dia ada dua benda kita buat tu. Okey, biar kata lantun, biar lantun. Lantun. InsyaAllah. So, selesailah. Okey? Boleh? Oh, Puan Jusiah. Okey, baik. Selamat. Ustaz, saya nampak ada huruf dal, ada tanda bulat. Macam mana Ustaz? Huruf dal. Kejap saya nak scan dulu. Saya nak mengingat balik. Kena tengok ayat lah. Tapi biasanya kalau kita nampak simbol tu, ayat BI tu bukan. Ada pada huruf dal Puan Ahmad ada dalam grup Telegram. Minta maaf, saya baru baca komen ni. Menarik topik ni. Dal yang ada baris, dal yang ada bulat cuba bagi pada saya. Nanti tangkap gambar, hantarkan kat grup Telegram. Ada dalam grup Telegram kan? Okey, masuk dalam tu. Nanti saya respon. Kena tengok dulu. Saya tak boleh nak bagi jawapan lah. Saya tak dapat gambaran. Tapi andai kata kalau ada pun, kita kena faham simbol tu tidak ada apa-apa fungsi. Alright. Sebab simbol itu sepatutnya hanya ada pada alif waw dan ya sahaja. Alif waw dan ya sahaja. Itu pun dipecah lagi, ada lagi bentuk yang lain. Cuma asasnya ialah pada 3 huruf, alif waw ya. Okey, nanti Puan Ahmad hantarkan perkataan tu nanti. Okey, huruf dal ada bulat tu. Nanti saya respon. Saya takut itu simbol mati sebenarnya. Sebab simbol mati untuk penulisan yang sebelum ni sukunnya bulat. Takut terkeliru dengan tu. Kalau tuan-puan tengok Quran-Quran yang sebelum-sebelum ni, ataupun dalam baik-baik doa, kan banyak kalau tuan-puan perhatikan sukun dia bulat, betul tak? Jadi untuk dalam Quran Mashaf cetakan Madinah ni, simbol bulat ni bukan berperanan sebagai sukun dah. Walhal memang asalnya sukun ni bulat. Okey, disebut sukun jazam. Okey, itu biarlah, itu nama dia, tak kisah. Saya bukan nak cerita pasal nama dia, cuma point dia, penulisan sebelum ini, Quran-Quran sebelum ni juga macam teks-teks doa yang kita tengok selalu yang ada kat Google internet. Kalau tuan-puan perhatikan, simbol sukun ni kan bulat, betul tak? Jadi apa yang kita kena faham kat sini ialah dalam Mashaf cetakan Madinah yang kita ni lah, yang kita makruf, kita tahu, yang kita guna pakai sekarang ni, tidak, simbol bulat tu, kalau dalam Quran begini, simbol bulat tu tidak memberikan apa-apa peranan, ataupun senang cerita bukan huruf mati, bukan huruf yang bertanda sukun, bukan simbol sukun. Faham kan? Itu sebab simbol sukun hanya satu bentuk sahaja, iaitu simbol khafif, sukun khafif, iaitu huruf kha. Okey,
huruf kha yang dibuang kepala, dibuang titiknya. Kepala huruf kha yang dibuang titiknya. Itulah asal kejadian simbol sukun yang tuan-puan tengok sekarang ni. Saya dah pernah share sebelum ni kan, simbol sukun tu. Simbol sukun tu daripada huruf kha yang menandakan sukun khafif. Itu nama dia. Mungkin ada yang baru tahu kan. Tapi saya percaya ramai yang dah tahulah ni. Saya dah pernah share dah sebelum ni. Okay, simbol sukun yang tuan-puan tengok ni, ni saya tunjuk ni tuan-puan. Ni Ni semua huruf kha ni. Huruf kha. Allah. Ni. Kha ni daripada perkataan khafif. Jadinya simbol sukun ni diambil di bahagian ni, tuan-puan. Kepala dia ni. Mungkin ada yang tak tahu kan. So saya share lah ni. Dapatlah ilmu baru. Ni. Kha. Okay. Kepala huruf kha daripada perkataan khafif, iaitu sukun khafif. Benda ni lah namanya sukun khafif. Jadi dia ambil daripada huruf, simbol tu datang daripada perkataan khafif sendiri. Kepala huruf kha, dia punya ekor ni semua buang lah. Ni tak ada. Ni semua tak ada. Tinggal kepala dia dan dibuangkan titiknya. Itulah dia yang kita tengok ni. Bukan saja-saja dia letak yang koma kata. Koma yang orang kata apa, bulan sabit lah, benda semua tu. Itu hanya istilah, cara kita nak faham je. Tapi sebenarnya itulah dia, kepala huruf kha. Ada yang pertama kali, ada yang baru tahu ke tuan-tuan dan puan? Cuba respon sikit. Menzahirkan kegembiraan dapat ilmu baru. Mungkin ada yang tak tahu. Saya pun jarang lah sentuh bab-bab dhabtul Quran. Benda ni berkaitan dengan ilmu dhab, penandaan ataupun simbol-simbol yang ada dalam Quran. Okay, boleh? Mungkin ada yang baru tahu. So simpanlah. Jangan simpan dalam nota. Simpan dalam kepala ni risau lupa. Okay. Khafif khafif. Khafif ni maksudnya lembut. Khafif. Banyak respon ni baru tahu. Berderet komen masuk ni. Tak dan nak baca. Ustaz dah bagi tahu dulu-dulu. Puan Nani tak boleh fokus. Tak apa. Sibuk, faham ya. Okey nah, tuan-tuan dan puan. InsyaAllah. Busy sangat. Okay. Itulah tuan-puan. Okay. Maksudnya simbol-simbol yang ada kita tengok sekarang ni semuanya berkaitan. Contoh macam, okey lah, saya buka lah cerita tu, alang-alang dah cerita sikit. Kan tadi saya kata kalau Quran yang sebelum-sebelum ni ada sukun yang bulat macam ni, betul tak? Sukun bulat macam ni. Jadinya bila kita tengok kenapa bulat, sebenarnya nama sukun ini kalau tadi tu namanya sukun khafif. Okey, sukun khafif. Dan sebelum ini simbol sukun, sebelum adanya simbol kita sebut apa? Sebelum adanya sukun khafif tu tadi, yang sekarang lah yang kita tengok ni tadi, sebelum ni memang digunakan simbol bulat ni. Jadi simbol bulat ni datangnya daripada simbol sukun jazam. Okey, sukun jazam. Minta maaf tuan-puan, buruk sikit tulisan saya ni sebab saya pakai mouse. Okey, saya tak guna yang apa, yang pad tu. Okey, jadi simbol bulat ni datangnya daripada ni huruf mim ni, tuan-puan. Ni pun baru tahu juga ya. Ustaz, betul juga. Ni semua ada dalam kitab-kitab ni, tapi kitab berkaitan dengan dhabtul Quran lah. Dhabtul Quran, penandaan dalam Al-Quran, simbol-simbol yang ada ni. Dia tak masuk dalam ruang lingkup ilmu tajwid dah, dia dah masuk ilmu lain lah. So ni sebagai pemahaman kita lah, knowledge tambahan kan. Dia tak ada kaitan pun, dia macam mana pun bunyinya dia tetap sukun, tuan-puan faham So sukun jazam, ni ada titik ni, zai, huruf zai. Okay, sukun jazam
Jadi simbol bulat yang kita kata Quran dulu-dulu tu datangnya daripada tu, huruf mim tu, bulat tu, mim. Okey, faham? Tuan-tuan dan puan, jelas Wallahu ta'ala a'lam. Nah, saya yakin mesti ada yang baru tahu. Jadi pastikan tuan-puan catat, tulislah dalam nota masing-masing nah. Nota masing-masing. Tu penting tu. Maksud saya penting tu bukanlah penting perlu dipraktikkan dalam bacaan ke apa, tidak. Penting maksud saya penting untuk ianya kekal dalam ingatan kita. Kalau kita sekadar endah tak endah, jadi tak mustahil sampai satu masa kita akan lupa lah benda-benda ni. Cuma bila cerita yang ingat balik kan. Oh pernah dicerita. Oh pernah. Macam tu je lah. Betul. Okey. Itu sahaja. Itu istilah aja. Mungkin ada yang tak pernah dengar kan nama sukun, sukun jazam, sukun khafif. Itu melibatkan bentuk penandaan tu sahaja. Catat is knowledge. Yes. Baik. So selesai. Itu sahaja. Kalau kita baca daripada atas ni, wazulzilu hatta يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب Sadaqallahul azim. Okey, jom kita baca sama-sama. Kita ambil daripada wazul zilu. Okey, daripada wazul zilu. Kemudian sambunglah sampailah habis. Okey, ready semua. 1, 2, mula. Wazul zilu hatta يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. Teruskan. ألا إن نصر الله قريب. Ma'arij sukun 246. Sadaqallahul azim. Baik. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, selesai untuk pengajian kita hari ini. Jadi sebelum kita akhiri live kita, saya nak ajak sama-sama kita bacakan dulu ayat ni daripada awal am hasibtum sampailah habis qarib tu. Boleh ke? Jom kita teruskan. Saya tengok dah pukul 10 ni, mungkin ramai nak keluar ni. Jom kita terus penutup kita insya-Allah. Tarik nafas semua, ready. Okey. 1, kita baca 2 kali tempo yang perlahan sikit, kemudian laju sikit. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum
مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق الله العظيم. Baik, kita baca sekali lagi tuan-puan. Kali ni tempo laju sikit Tempo laju sikit. InsyaAllah. Ready? Sekali lagi. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Tersalah masuk slide pula ya. Okey, baik, alhamdulillah tuan-tuan. Terima kasih semua sahabat-sahabat yang sudi bersama saya untuk pagi ni, insya-Allah dalam sharing tajwid, dan kita akan bertemu lagi pada hari Rabu. Kita doakan moga-moga semuanya lancar untuk kita teruskan kelas kita sampailah ke penamatnya, insya-Allah. Jadi saya harapkan dalam kita dalam fasa menunggu ketibaan tetamu kita bulan Ramadan Al-Karim yang sangat mulia ni, insya-Allah saya harap tuan-puan dah bersedia masing-masing buat persediaan yang baik, insya-Allah. Okey, lapangkan minda, tenangkan jiwa, insya-Allah. Mudah-mudahan tahun ini kita, apa yang kita azamkan untuk Ramadan kali ini, contohlah kita nak target dapat baca 30 juzuk, silakan. Kalau tak dapat 30 juzuk tuan-puan, target 20 juzuk. Tak dapat 20 juzuk, target 10 juzuk. Okey, target 10 juzuk. Ini kepada ikut lain orang lain lah dia punya ni. Ada yang mungkin baru nak mula kan. Yang dah biasa buat, terus tingkatkan lagi. Yang tak biasa, yang baru nak nak mulakan pelan-pelan ikut kemampuan kita. Okey, cuma saya ingatkan sekali lagi, kena ada sahabat yang bersama. Kita kena ada orang yang bersama kita, tuan-puan. Maksud bersama ni ialah ada orang yang sama matlamat dengan kita. Saya memang akan ulang benda ni sentiasa. Kalau kita bergerak seorang-seorang, tuan-puan, bimbang. Apabila kita jatuh nanti tidak ada siapa yang nak angkat. Okey? Boleh tuan-puan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan apa yang saya kongsikan ni tuan-puan dapat praktikkan, khususnya pada bacaan Quran tuan-puan sendiri, bukan untuk orang lain, untuk tuan-puan sendiri. Dan mungkin ada yang guru Quran nak disebarkan kepada anak-anak murid, silakan. Okey, tak ada masalah. Saya hanya kongsi saja tuan-puan. Saya hanya kongsi. Insya-Allah itu saja daripada saya. Mohon maaf, dan siapa yang nak dapatkan Ramadan Planner, nak dapatkan kurma ajwa yang ada label izin ngaji tuan-puan. Okey, boleh buat pembelian dan tekan link di atas, saya ada sediakan. Okey, dan kepada yang nak menyumbang untuk kurma yang kita akan sebarkan kepada orang yang memerlukan, insya-Allah boleh tekan link di atas juga. Bukan sumbang untuk kami tuan-puan. Tuan-puan beri sumbangan dan nilai duit itu tadi akan kita convertkan kepada kurma dengan nilai RM20 untuk 200 gram. Kemudian kita akan edarkan.
Ini kita nak ambil amal, nak ambil sikit je ganjaran pahala lah tuan-puan. Jadi kami cubalah jadi orang tengah ni. Okay, so ini adalah termasuk dalam projek Ramadan kita. Jadi tuan-puan, sahabat saya ada letakkan di ruangan komen, di pin komen tu boleh tekan untuk sumbangan projek Ramadan akan disalurkan untuk Ramadan Planner. Bukannya untuk kurma saja, Ramadan Planner pun boleh kurma, dan sedikit kos pengurusan. Ustaz, buku Ramadan Planner tak sampai lagi. Okey, setakat ni Ramadan Planner kita masih lagi menunggu ketibaan Ramadan Planner tu masih lagi on the way ke kami, dan kami pun tak dapat nak post lagi. Jadi mohon maaf atas kelewatan ni, sebab kami dah letakkan due itu memang awal sepatutnya. Cuma biasalah, kita dah rancang baik-baik tapi Allah juga menentukan. Jadi kita masih lagi menanti buku tu daripada kilang. Sebenarnya kita proceed tu daripada kilang. Okay, so itu saja tuan-tuan dan puan. InsyaAllah, terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Mohon maaf andai ada kekasaran bahasa saya ni bercakap dengan tuan-puan ada rasa kecil hati ke, saya melawak dan sebagainya, saya minta maaf. InsyaAllah road to Ramadan, moga-moga Allah sampaikan kepada kita Ramadan pada tahun ini, dan kita doakan semoga Ramadan pada tahun ini adalah Ramadan yang paling terbaik untuk berbanding dengan sebelum-sebelum ni. Masuk tahun depan pula pun hajat yang sama lah kan, yang terbaik. Dia macam renew lah tuan-puan. Okay, renew kan. Baik, so itu sahaja, wallahu ta'ala alam. Kita tangguhkan pertemuan kita dengan tasbih kafarah wa suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik, itu saja daripada saya. Saya undur diri dahulu. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Tuan-tuan dan puan, jangan lupa hashtag kita santai tapi sampai. Kita jaga Quran, Quran jaga kita, InsyaAllah. Jadi di akhir ni tuan-puan, saya ada sediakan satu lagu. Jadi lagu ni tak tahu lah tuan-puan pernah dengar ke tak. Lagu legend juga sebenarnya, lagu lama. Jadi lagu tu menceritakan tentang tak apalah, saya tak nak cerita, tuan-puan dengar aja dulu. Okay, dengar dan hayatilah baik-baik liriknya, insyaAllah. Moga-moga ia meresap dalam jiwa kita dan mampu menjadikan muhasabah pada kita. Saya undur diri dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, terima kasih Allah. Jumpa lagi. Bye-bye. Pujian Tuhan kepada semua insan adalah kehidupan ini. Yang baik menjadi tuntutan, yang buruk dijauhkan. Yang dijanjikan bukanlah suatu hayalan tentang nikmat berpanjangan ilahi. Neraka yang tercipta menghimpun azab, derita, tangisan,
kesengsaraan insan. Surga adalah kelezatan terbentang buat hamba beriman yang kasihkan Tuhannya, yang kasihkan Rasulnya, yang kasih agamanya. Neraka tempat kedukaan, angkara kedurjanaan insan yang lupakan Tuhannya, yang lupakan Rasulnya, yang lupa agamanya. Siapakah yang lebih mulia dari mereka yang tidak lupa? Janji Allah adalah kepastian dan nikmat syurga adalah indah. Syurga adalah kelezatan terbentang buat hamba beriman yang kasihkan Tuhannya, yang kasihkan Rasulnya, yang kasih agamanya. Siapakah yang lebih mulia dari mereka yang tidak lupa? Janji Allah adalah kepastian dan nikmat syurga adalah indah. Siapakah yang lebih mulia dari mereka yang tidak lupa? Ingat dia adalah kepastian nikmat syurga adalah indah. Tiada bahasa gambarkan rasa sayang disayang padamu permata ayah bunda. Dengarkanlah pesanan titipan amanah cinta, jadi cahaya untuk selamanya. Jalan ini hamparan yang terbentang, penuh
syahadat.